Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya, Cikgu Haizat. Okey, video ini adalah video PDPR untuk tajuk kata nama khas dan kata nama am yang telah kita belajar waktu Google Meet tadi. Okey, jadi video ni adalah rujukan untuk awak supaya senang untuk awak ulang kaji. Okey. Okey, tanpa membuang masa, kita teruslah kepada kita punya tajuk pelajaran kita pada hari ini ya. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada awak yang apakah maksud kata nama khas ni. Kata nama khas ialah kata yang digunakan secara khusus untuk menyebut nama sesuatu objek atau sesuatu benda sama ada bernyawa ataupun tidak bernyawa. Dan kata kunci bagi kata nama khas ni ialah setiap permulaan perkataan kata nama khas mesti dimulakan dengan huruf besar. Jadi saya nak awak semua ingat bahawa kalau kata nama khas dia, bila kita sebut kata nama khas, jadi permulaan perkataan huruf pertama mesti dimulakan dengan huruf besar. Okey, kita lihat pula bahawa kata nama khas ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Okey, kalau dalam kategori kata nama khas bernyawa, dia terbahagi kepada 3 iaitu tumbuhan, iaitu dan haiwan dan juga manusia. Okey, kita pergi kepada kata nama khas tumbuhan. Silap, kita pergi kepada kata nama khas haiwan. Okey. Seperti mana yang awak nampak ada 3 gambar kat sini, iaitu gambar elang, gambar orek, gambar kucing dan juga gambar beruang. Okey, awak lihat perkataan di bawah, sang helang. Okey, awak dapat lihat bahawa saya telah menulis perkataan sang helang ini dengan menggunakan huruf besar pada permulaan perkataan tersebut. Okey, sebabnya itu nama kepada helang tersebut, sang helang. Cuba tengok kucing ini, kucing berwarna oranye. Saya namakan dia sebagai si oranye. Okey, sebab kucing tersebut bernama Oren. Manakala beruang ini saya panggil dia sebagai sang beruang, dan kalau awak dapat lihat dia sama saja perkataan. Yang mula-mula kita gunakan huruf besar. Saya bulatkan perkataan ini. Okey. Jadi kita pergi kepada kata khas tumbuhan. Sebagai contoh, awak jumpa bunga dan awak tahu nama bunga tersebut. Okey. Contohnya bunga raya. Okay, macam mana saya tulis untuk haiwan tadi, begitu juga saya tulis untuk bunga ni lah. Yang mana perkataan huruf mula-mula ni saya buat huruf besar. Okay, sama je dengan yang lain-lain. Bunga kemboja, bunga mawar dan juga bunga dandelion. Okay. Okay, saya padamkan dulu sebentar ya. Okay. Kita pergi kepada kata nama khas manusia. Sebagai contoh, awak tahu bahawa lelaki itu, nama lelaki itu kan. Contoh Encik Chong. Awak tahu nama dia Chong, jadi Encik Chong. Di mana huruf C, saya bulatkan huruf C. Okey. Huruf C ini, okey. Ditulis dengan huruf besar sebab nama lelaki tersebut ialah Chong. Sama juga dengan lelaki tua ini, Pakcik ni. Nama dia Pakcik Rahmat. R saya tulis dengan huruf besar. Itu juga dengan akak ini, saya namakan dia sebagai Linda dan L saya tulis dalam huruf besar. Kita pergi kepada kata nama khas benda. Okey, sebagai contoh jenama telefon bimbit. Okey, Oppo Reno 4. Okey, Samsung Galaxy S21, iPhone 12, iPhone 12 Pro. Untuk kereta pula, kalau awak biasa jumpa kereta Proton, P untuk kereta tersebut, kereta Proton wajar contohnya, huruf P dan huruf W tu ditulis dengan huruf besar. Dalam gambar ni, kereta Honda Civic ini, kita buat huruf besar pada perkataan yang saya tulis ni lah. Okay. Huruf besar. Dalam huruf H huruf besar, C huruf besar dan juga huruf M ni huruf besar. Begitu juga dengan lambang bendera kita, Jalur Gemilang, saya buat dalam bentuk huruf besar. Jalur Gemilang sebab nama bendera ini adalah Jalur Gemilang. Okey, pergi kepada seterusnya iaitu kata nama khas tempat. Contohnya Menara Kuala Lumpur. Okey, Menara Kuala Lumpur. Okey, Menara Berkembar Petronas. Dia ada nama dia. Dan Kota Eva Musa. Contoh paling mudah ialah nama sekolah kita, iaitu Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Alam, dan setiap permulaan perkataan mesti huruf besar. Saya nak awak ingat betul-betul kalau kata nama khas ni dia mesti mula dengan huruf besar. Okay, kita pergi pula kepada kata nama am.
kata nama am ni biasa kita guna untuk menyebut sesuatu benda sama ada bernyawa atau tidak bernyawa secara umum. Secara umum. Okay, menyebut sesuatu benda. Saya tak ada kat tulis pun menyebut nama sesuatu benda. Jadi ni kita sekadar sebut nama benda tu saja. Silap. Kita sebut benda itu saja. Dia tak ada nama. Walaupun dia lebih kurang sama dengan kata nama khas. Dan untuk pengetahuan awak, kalau kata nama am ni, dia semuanya huruf kecil. Dia tak menggunakan huruf besar. Dan ini juga sama dengan kata nama khas. Tadi dia terbahagi kepada beberapa kategori, iaitu manusia, bukan manusia, ada haiwan atau tumbuhan. Dan juga kalau tak bernyawa, tempat dan juga benda. Okay, benda ni dia terbagi kepada dua, iaitu konkret ataupun abstrak. Ini saya akan tegangkan kemudian. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okay. Kalau kata nama am manusia, contohnya pakcik, ibu, doktor, bayi, kakak, petani, abang, adik, panggilan. Nama panggilan yang kita panggil orang dia tak ada nama. Kita tak kenal nama orang tu. Sebenarnya bagi contoh, awak nampak pakcik tu. Awak tak tahu nama pakcik tu siapa. Jadi awak panggil dia pakcik. Kata nama am. Tengok pula tumbuhan. Pokok, bunga, rumput, akar, tebu, lalang, daun, pisang, ranting, dahan, kayu. Semua tu adalah kata nama am. Wajib tulis dengan huruf kecil. Ini pula untuk haiwan. Kucing. Kalau tadi kucing tu saya namakan si orang. Ini ni awak nampak je kucing liar mana-mana. Awak tak tahu nama dia apa. Nama dia siapa, awak cakap kucing. Jadi itu adalah kata nama am. Kambing, burung, cicak, lipas, beruang. Lipas ada orang bagi nama? Ada. Bukan tak ada. Ada je orang boleh lipas. Okey. Tengok pula yang seterusnya. Ini adalah kata nama am tidak bernyawa tempat. Okay, kalau tadi Menara Kuala Lumpur, Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Alam. Ini awak lalu sebelah sekolah, tapi awak tak tahu sekolah tu nama apa. Awak cuma tahu dia sekolah. Jadilah kata nama am. Okay, boleh faham? Manakala kata nama am tidak bernyawa benda yang konkret. Konkret ni maksudnya awak boleh pegang, boleh sentuh benda tu. Bagi contoh perahu, bot, meja, cawan, kerusi, bangku, kipas, jalan. Atau jalan raya, laut, sungai. Benda ni kita boleh sentuh, kita boleh pegang. Jadi itu pasal dinamakan kata nama am tidak bernyawa benda yang konkret. Manakala kata nama am tak bernyawa benda yang abstrak, benda yang kita tak boleh nak pegang. Bagi contoh suhu. Awak boleh pegang ke suhu? Hati dan perasaan. Bagi contohnya kemarahan, kasih sayang, pendapat, gangguan. Itu adalah kata nama am yang tidak bernyawa. Tetapi dia kategori benda yang abstrak yang kita tak boleh sentuh. Okay, jadi saya berharaplah penerangan saya ni awak semua faham. Dan kalau ada apa-apa soalan, awak boleh tanya saja dalam grup WhatsApp. Okay, seterusnya kita pergi kepada latihan pengukuhan. Latihan pengukuhan ni saya pun dah terangkan tadi dalam Google Meet nak buat macam mana. Okay, cuma saya akan bagi tahu lagi sekali lah untuk mereka-mereka yang tak dapat join Google Meet pagi tadi. Okay. Untuk soalan pertama, dia kata kelaskan kata nama khas mengikut kumpulan yang betul. Okay, tadi saya dah bagi dia punya contoh-contohnya. Okay, di sebelah atas ni adalah pilihan jawapan. Pilih yang sesuai, masukkan mengikut kategori dia, kumpulan dia. Benda, binatang, orang, tempat. Benda, haiwan, manusia, tempat. Sama je. Okay. Manakala soalan kedua berkaitan dengan kata nama am. Sama juga macam yang tadi, ada pilihan jawapan di sebelah atas. Awak kena isi ke dalam jadual kumpulannya. Okey? Senang saja, tak susah mana. Manakala soalan yang ketiga ada susah sikit di mana awak kena isi tempat kosong menggunakan kata nama am yang berada di sebelah kanan. Sebagai contoh, soalan yang pertama. Okey, jawapannya ialah jari. Jari Faizal luka kerana terkena pisau. Saya nak bagi tahu awak sesuatu. Sekiranya kata nama am tersebut berada di bahagian hadapan, okey, di bahagian permulaan ayat, awak kena menulisnya dalam huruf besar. Tetapi dia masih lagi kata nama am. Dan hukum menggunakan huruf besar pada kata nama am hanya boleh diguna pakai sekiranya kata nama am tersebut berada pada hadapan sesuatu ayat. Perkataan tersebut di mula-mula sekali. Contoh perahu. Saya buat ayat. Perahu Pak Abu
telah ditenggelami air. Jadi perahu tu walaupun kata nama am, tapi sebab dia dekat depan, huruf P dekat perahu tu saya kena tulis huruf besar. Jadi saya harap penerangan saya ni awak faham lah. Okay. Manakala soalan seterusnya, dia suruh awak asingkan yang mana satu kata nama am dan yang mana satu kata nama khas. Ini jangan bertukar. Saya selalu tengok anak-anak murid saya sebelum-sebelum ni, bila dia nak asingkan kata nama am, kata nama khas je, mereka ni selalu tertukar. Kata nama am bertukar menjadi kata nama khas. Okay, dia orang tersalah. Jadi tengok betul-betul. Macam saya bagi tahu, kata nama khas dia mesti bermula dengan huruf besar. Contoh negeri Johor, J, kata nama khas tempat. Jadi J huruf besar mestilah kata nama khas, nama negeri Johor. Tuliskan di sini. Contohnya sebegitu. Okey, baiklah. Saya harap semoga sesi PDPR secara video ini awak boleh faham. Kalau ada apa-apa soalan, sila tanya dalam grup WhatsApp ataupun boleh WhatsApp saya secara personal. Okey, baiklah. Sekian. Terima kasih.